Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi dalam siri belajar ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan menyambung kepada kaedah bahagian faraid yang berkaitan dengan al-rad. Pada siri yang lepas kita berhenti pada cerita mengenai ar-rad, iaitu salah satu kaedah dalam agihan faraid. Pada pertemuan yang lepas kita berhenti pada pengiraan kaedah rad dalam kes faraid yang hanya melibatkan situasi pertama, iaitu apabila dalam sesuatu kes kematian itu hanya melibatkan waris-waris ashabul furud tanpa wujudnya pasangan suami atau isteri. So dalam pertemuan kali ini, dalam siri kali ini kita akan cuba menghuraikan berkaitan dengan situasi yang kedua, pengiraan menurut golongan yang menerima kaedah rad ini, iaitu kita pulangkan semula kepada waris ashabul furud yang wujud beserta dengan suami dan isteri. Isunya ialah mereka majoriti golongan yang menerima kaedah rad ini kita beritahu pada pertemuan yang lepas, iaitu rad itu hanya berlaku kepada waris ashabul furud selain suami atau isteri. Maksudnya suami atau isteri kepada si mati bahagiannya akan kekal. Kalau suami sama ada 1/2 ataupun 1/4. Kalau isteri sama ada 1/4 ataupun 1/8. Okay. Sama juga dalam situasi untuk meringkaskan pengiraan, iaitu terdapat dua keadaan bagi situasi yang kedua ini, iaitu hanya terdapat satu fardu ataupun hanya terdapat satu pecahan ataupun waris ashabul furud yang bersama-sama dengan suami atau isteri. Yang kedua, terdapat beberapa fardu, maksudnya ada beberapa orang waris ashabul furud yang lain yang wujud bersama-sama dengan suami atau isteri dalam sesuatu kes. Kita lihat keadaan yang pertama. Okay. Iaitu hanya satu fardu yang wujud bersama suami atau isteri dalam sesuatu kes, dan penyelesaian yang dikemukakan ialah bahagian suami atau isteri akan diberikan terlebih dahulu mengikut kadar yang ditetapkan dan lebihan baki diberikan kepada waris lain yang wujud secara rad. Kita tengok kes yang berkaitan. Sebagai contoh, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami dan seorang anak perempuan, dan kita andaikan harta pusakanya bernilai sebanyak RM4,000. So, kalau ikut pengiraan asal, kita akan buat pengiraan yang sebegini. Kita tahu apabila ada zuriat kepada si mati, suami hanya mendapat 1/4, anak perempuan sekiranya seorang akan mendapat 1/2, dan pembawah ataupun base numbernya hanyalah 4, sebab 4 dan 2 boleh bertemu pada nombor 4. Maka penyelesaian pada kes ini 1/4 untuk suami dan 2/4 untuk anak perempuan. Ini bermakna ada lebihan yang sebanyak 1/4. Bagi golongan yang menerima kaedah pulangkan semula, bahagian lebihan ini untuk kes ini hanya akan diberikan kepada anak perempuan sahaja. Okay, so, apa yang kita kata tadi, maksudnya penyelesaiannya ialah bagi terlebih dahulu bahagian suami dan selebihnya diberikan kepada waris yang baki itu, yang sedia ada wujud dalam sesuatu kes itu. Dalam kes ini ialah anak perempuan. Okey, kita lihat tadi baki ini 1/4, ini bermakna suami akan tetap maintain mendapat 1/4, manakala anak perempuan itu portionnya mungkin akan dibesarkan, iaitu akan berjumlah 3/4, iaitu 2/4 dan 1/4. Maka tidaklah ada baki, iaitu dikembalikan kepada waris yang wujud tadi dengan bahagian yang telah ditetapkan. So, inilah yang dianggap sebagai konsep rad. Kita pulangkan semula kepada waris yang sedia ada. Mungkin golongan yang menerima prinsip kaedah ini melihat kebajikan waris ashabul furud itu perlu kita teruskan sebagai penerima waris pusaka. Situasi yang kedua, yang ini agak sedikit terperinci. Situasi yang kedua, keadaan kedua, maksudnya dalam suatu kes tu ada suami atau isteri dan terdapat beberapa golongan yang mendapat pecahan fardu.
So ulama, saya rekaskan ini beberapa penilaian ataupun cara pengiraan yang dilakukan oleh ilmuwan faraid. Saya beritahu kepada 3 bentuk. Satu, buat 2 pengiraan. 2, buat perbandingan. Dan 3, tentukan nilai penyama. Okey. Yang pertama sekali ialah buat 2 pengiraan. 2 pengiraan yang dimaksudkan ialah satu pengiraan untuk suami atau isteri dan satu pengiraan untuk waris-waris ashabul furud yang lain. Okey, nanti kita akan bagi contoh. Kemudian langkah yang kedua adalah buat perbandingan. Masa buat perbandingan ini ialah kita akan jumpa nilai tu sama ada sama, dinamakan di situ tamasul ataupun tadakhul. Nilai yang besar boleh dibahagikan dengan nilai yang kecil. Nilai yang bersepakat iaitu dua nilai tersebut boleh dibahagikan dengan satu nombor ataupun tidak sama seperti 3 yang sebelum ini, maksudnya berlainan sama sekali. Apa yang kita buat bandingkan ialah antara baki selepas pengiraan pertama, iaitu baki selepas diberikan kepada suami atau isteri, dengan jumlah saham bagi setiap waris dalam pengiraan yang kedua. Ya. So, itu adalah langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, kita tentukan nilai jamiah, nilai penyama yang boleh merge, yang boleh gabungkan antara situasi pengiraan pertama dan situasi keadaan kedua. Dalam menentukan jamiah tadi, kita melihat kepada nombor-nombor yang telah dibandingkan sebelum ini. Okey. Saya bagi tahu terlebih dahulu, kemudian kita lihat kepada contoh pengiraan dia. Dalam menentukan nilai jamiah, sekiranya jumlah nombor itu adalah sama, maka nilai penyama diambil terus daripada asal masalah pengiraan pertama. Okey, itu pertama, iaitu nombor bersamaan. Situasi yang kedua, sekira nombor yang berpadu, maksudnya nombor yang besar boleh dibahagikan dengan nombor yang kecil. Maksudnya nilai penyama yang baharu adalah hasil darab asal maksah pengiraan pertama dengan nombor kecil yang menjadi hasil bahagi dalam nombor yang berpadu tersebut. Okey. Contoh, 6 boleh dibahagikan 2, so hasilnya adalah 3. 3 itu yang dijadikan nombor yang didarabkan kepada pengiraan yang pertama. Dalam situasi ketiga pula adalah bersepakat nombor yang dibandingkan itu, maka nilai penyama adalah hasil darab asal masalah pengiraan pertama dengan nombor yang disepakati bersama daripada kedua perbandingan sebelumnya. Dan yang ini kita akan tengok selepas ni. Dan juga yang keempat, sekiranya berlainan sama sekali, so nilai penyama itulah dengan mendarab asal masalah pengiraan pertama dengan jumlah saham pengiraan yang kedua. Kita tengok satu persatu, jangan takut. Bagaimana bentuk pengiraan tersebut. Kita datangkan contoh sekiranya nombor itu tamasul ataupun bersamaan. Bila kita bandingkan baki selepas bagi kat suami atau isteri, nombornya adalah sama dengan saham-saham yang diperlukan oleh waris-waris yang ada. Kita bagi contoh iaitu seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu, seorang isteri dan 2 orang saudara lelaki seibu. Dan hartanya adalah sebanyak dengan andaian 4,000. Kalau harta lain pun kita akan darabkan dengan pecahan yang terakhir lah. So kalau ikut pengiraan, inilah dia pengiraan asal, iaitu ada lebihan. Sebab bila ada lebihan, maka timbullah isu pengiraan untuk rod ini. So 3/12 ini adalah lebihan yang sepatutnya diberikan kepada waris-waris selain isteri dalam kes ini, iaitu ibu dan 2 saudara lelaki seibu. Okey. So, bagaimana pengiraan yang dibuat? Okey, ini yang kita kata kena buat 2 pengiraan. Satu pengiraan untuk isteri sahaja. Dalam kes ini isteri kekal mendapat 1/4. Bila isteri sudah dapat 1 bahagian, maksudnya berbaki adalah 3 untuk waris-waris selain daripada isteri dalam kes ini. Okey. Untuk pengiraan kedua, kita buat kaedah pengiraan untuk waris-waris selain isteri. Sama juga, kita peruntukkan portion 1/6 untuk ibu sebab ada 2 adik-beradik azimati. Kita peruntukkan 1/3 kerana adik-beradik seibu lebih daripada seorang. Maka jumlah ini bernilai 3/6. Di sinilah kita abaikan 6, tetapi kita nak bandingkan saham yang hanya diperlukan adalah 6. So 3 adalah sama, saham yang diperlukan oleh waris-waris lain adalah sama nombornya dengan baki selepas kita berikan kepada isteri tadi. Jika ini yang berlaku, inilah yang dinamakan sebagai nombor itu sama.
So, apa yang terjadi? Nilai penyama untuk kes ini kita ambil sahaja pengiraan daripada kes yang pertama ini untuk dijadikan sebagai nilai penyama. Tentukan penyama kepada dua-dua kes itu. Apabila kita ambil dalam kes ini 4, maka keseluruhan kes tadi juga akan ditarik. Sebab hampir sama. So, bahagian isi kekal satu bahagian. Bahagian ibu ditarik daripada pengiraan kedua. Bahagian adik-beradik seibu diambil daripada pengiraan kedua satu-satu. So, inilah dinamakan sebagai tamasul ataupun bersamaan. Okay? Dalam contoh lain, sekiranya berpadu. Apa kita kata, ambil berpadu maksudnya nombor yang besar boleh dibahagikan dengan nombor yang kecil. Sebagai contoh, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang isteri, 2 orang nenek dan 2 orang saudara lelaki seibu, dan harta pusakanya diandaikan bernilai RM4,000. Okay. Kalau ikut pengiraan, permulaan mesti kena tahulah sebab nak tentukan sama ada lebihan atau tidak. Sekiranya ada lebihan, itulah menyebabkan kes ini perlu dibuat kaedah rod bagi mereka yang menerima kaedah ini. So dalam kes ni ada 3 lebihan daripada 12 total bahagian itu. Sekali lagi kita buat 2 pengiraan. Satu pengiraan pertama hanya untuk isteri sahaja kita peruntukkan. Satu sudah diberi kepada isteri, maksudnya ada berbaki 3 bahagian. Pengiraan kedua adalah untuk waris-waris lain. Pengiraan yang hampir sama, portion yang hampir sama. Cumanya dalam kes kedua ini, saham yang diperuntukkan hanyalah 6 sahaja. So kita akan ambil 6 ini sebagai saham yang baru. So, kita bandingkan antara saham yang diperlukan oleh waris-waris ashabul furud dengan baki selepas bahagian isteri tadi. Antara 6 dengan 3 sebenarnya boleh dibahagikan dengan 6 boleh dibahagikan dengan 3 dan hasilnya ialah dengan nombor 2. So, nombor 2 itulah yang dijadikan nombor baru untuk didarabkan dalam menentukan nilai penyama ataupun al-jami'ah bagi kes ini. Kita mulakan dengan nombor yang 2 itu didarabkan dengan asal masalah pengiraan yang pertama. 4 darab 2 maka menghasilkan 8. So, untuk itu, kes yang pertama sahaja yang perlu didarabkan dengan 2, iaitu 1 darab 2, 2. Kes yang kedua tidak perlu didarab. Kita bawa sahaja nombor saham yang sedia ada kerana dia mewakili bahagian yang hendak dimiliki oleh setiap waris bagi pengiraan yang kedua. Maka inilah hasilnya, iaitu per 8, dan bagi nilai ringgit sekiranya nilai itu adalah 4,000. Kalau nilai lain, dia akan didarabkan dengan pecahan akhir ini yang telah dihimpunkan atas satu nilai penyama yang sama. Seterusnya, bersepakat. Kita tengok nilai yang bersepakat dalam kes ini ialah dua nombor itu boleh dibahagikan dengan satu nombor yang sama. Okey, dia macam konsep ta'asil dengan tashih lah sebelum ni. So ini adalah contoh kes lain, iaitu waris yang tinggal adalah ibu, 2 orang isteri dan 3 orang saudara lelaki seibu. Ini pengiraan asal. Kita kata buat 2 pengiraan. Yang ni kita tengok antara nombor dengan 6 dengan nombor 9 boleh dibahagikan dengan satu nombor, iaitu 3. Oleh itu, kes kita kena darab bersilang. So, 8 ini perlu didarabkan dengan 3 kerana 9 bahagi 3 adalah 3. Begitu juga untuk kes yang pertama, 2 darab 3, 3. Untuk kes yang kedua, perlu didarabkan 2 kerana 6 bahagi 3 hasilnya adalah 2. So, barulah menepati kalau kita jumlahkan keseluruhan ini bernilai 24. Dan inilah saham-saham yang perlu kita darabkan dengan pecahan akhir ataupun nilai harta sebenar si mati. Okay. Dan yang terakhir sekali, contoh bagi at-tabayyun, nombor yang berbeza. Ini adalah contoh terakhir. Kita buat 2 pengiraan dan nombor itu berbeza. Kita darab terus secara bersilang, iaitu kes pertama akan darab dengan nombor yang di sebelah sini. Dalam kes ini 4. Kes yang di sini akan darab dengan nombor ini secara bersilang. So, ini adalah contoh pengiraan untuk kes ar-rad. Dia agak unik dalam golongan ulama yang menceritakan dan menerima kaedah ini sebagai pengiraan.
mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.